Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1183. Antara paparan utama. Apa ada dalam projek kapal tempur pesisir TLDM? PAS tiada isu untuk burukkan PH selain fitnah. BN paling berkesan takbir negara, fakta dedah sebaliknya. Gerakan tanah air tidak mewakili sentimen Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemarin Parlimen mendengar pembentangan laporan berhubung perolehan kapal peronda generasi kedua Littoral Combat Ship LCS bagi Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM oleh PAC. Laporan tersebut mengundang banyak persoalan yang mesti dijawab oleh Perdana Menteri dan Kementerian Pertahanan berhubung. Dalam kenyataan media bersama bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan timbalannya, Liu Chintong memetik pendedahan Laksamana Tan Sri Dr. Abdul Aziz Jaafar yang memegang jawatan Panglima Tentera Laut pada 1 April 2008 sehingga 17 November 2015. Dalam prosiding PAC, Dr. Abdul Aziz memaklumkan bahawa beliau telah mengemukakan sekurang-kurangnya 10 surat teguran, surat tidak puas hati, surat untuk memaklumkan pendirian TLDM kepada KSU, 5 surat kepada Menteri Pertahanan, 1 surat kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan, 1 surat kepada Ketua Setiausaha Negara dan 2 surat kepada Perdana Menteri. Menurut laporan PAC, beliau mendapati ada sesuatu yang luar biasa berlaku dalam proses perolehan tersebut kerana perolehan dilakukan oleh kerajaan bagi pihak TLDM sebagai pengguna tetapi kuasa sepenuhnya diberi kepada BNS. Kata Dr. Abdul Aziz kepada PAC seperti dipetik di muka surat 19 hingga 21, kerana daripada awal lagi saya telah menegur tata cara perolehan, daripada awal lagi saya telah menegur tata cara perolehan. Saya kata something is gravely wrong. So, saya tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan ini di luar, tapi ini adalah peluang terbaik saya untuk memaklumkan bahawa I have registered my greatest disappointment to everyone that was supposed to be listening to me. Despite all the letters, despite seeing his personal presentation to all those sama ada KSU yang berhormat Menteri, KSN, KSP dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri, we were fighting a losing battle. Menurut Muhammad dan Chintong, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan perlu ditugaskan untuk menjawab dalam Parlimen dalam sidang khas 1 hari pada awal bulan September demi mencari penyelesaian kepada isu perolehan kapal pesisir pantai atau LCS ini. Kata mereka, projek 6 buah kapal LCS yang dilaksanakan secara rundingan terus kepada Boston Naval Shipyard Sinar Berhad, BNS, dengan nilai kontrak berjumlah 9.128 bilion ringgit adalah perolehan yang paling besar dalam sejarah Kementerian Pertahanan dan juga salah satu projek yang paling besar kerajaan Malaysia. Kontrak perolehan LCS ini yang bermula daripada 3 Oktober 2013 hingga 2 Oktober 2023 bertujuan bagi meningkatkan keupayaan TLDM. Namun, sehingga kini tiada sebuah kapal LCS yang telah siap dibina. Semasa Muhammad Sabu menjadi Menteri Pertahanan, sebuah jawatan kuasa khas siasatan tadbir urus, perolehan dan kewangan kerajaan yang diketuai Tan Sri Amrin Buang telah ditubuhkan pada Mei 2018 untuk menyiasat projek-projek yang mencurigakan. Pihak BNS telah melantik syarikat audit forensik Alliance IFA pada tahun 2019 bagi menjalankan pengauditan forensik sebagai usaha untuk mengenal pasti sama ada wujudnya ketirisan, penyelewengan serta penyalahgunaan kuasa dalam perolehan LCS. Pada 11 Februari 2020, kurang daripada 2 minggu sebelum berlakunya langkah syaritan yang menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan, kami berdua bersama dengan Tan Sri Amrin Buang, Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afandi Buang, Panglima Tentera Laut Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani dan pegawai-pegawai tinggi kementerian telah memberi taklimat kepada Perdana Menteri semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Keputusan hala tuju telah dicapai pada mesyuarat tersebut tetapi tidak dapat dilaksanakan selepas kerajaan Pakatan Harapan tumbang, ujar Ahli Parlimen Kota Raja dan Ahli Dewan Undangan Negeri Perling itu.
Berhubung laporan PAC berkenaan LCS itu, mereka menegaskan pertama, sidang khas Dewan Rakyat dan Dewan Negara dipanggil untuk mencari penyelesaian kepada perolehan LCS. Kedua, laporan jawatankuasa berhubung perolehan 6 buah Second Generation Petrol Vessel SGPV berkeupayaan LCS TLDM dinyah klasifikasikan sepenuhnya. Ketiga, laporan pengauditan forensik projek LCS oleh pihak Boston Naval Shipyard BNS dinyah klasifikasikan. Keempat, surat mantan Panglima Tentera Laut dinyah klasifikasikan. Dan kelima, kerajaan mesti terus menjawab Parlimen dan rakyat mengenai hala tuju projek LCS. Muhammad dan Cinta meluahkan rasa sedih dan kecewa kerana amaran Panglima Tentera Laut mengenai masalah yang bakal timbul diketepikan oleh Datuk Seri Najib Razak selaku Perdana Menteri ketika itu dan Menteri Pertahanannya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kami hairan kenapa syarikat BNS pada Jun 2021 mencadangkan nilai kontrak ataupun order book sebanyak RM53 bilion daripada pihak kerajaan bagi tujuan mendapatkan pinjaman melalui sukuk berjumlah RM4 bilion untuk memulihkan projek LCS, kata mereka. Cadangan RM53 bilion order book daripada kerajaan untuk kerja-kerja maintenance, repair and overhaul untuk tempoh 30 tahun adalah tidak wajar. Menurut mereka, pada 20 April 2022, Menteri Pertahanan mengumumkan bahawa projek LCS akan diteruskan tetapi tiada sesiapa, termasuk PAC dimaklumkan butiran dan kaedah mendapat dana dan juga jadual masa. Hishamuddin dan kerajaan mesti memberi keterangan yang telus dan jelas dan menjaminkan tiada penyelewengan dana yang akan membawa kemudaratan, tegas Muhammad dan Cintong. Apa yang berlaku dalam isu pembinaan LCS ini belum mula perang sebenar. Panglima Tentera Laut telah kalah dengan kebejatan politikus yang menguasai Kementerian Pertahanan dan Kewangan. Sudah pasti rakyat mahu melihat mereka yang bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditanggung oleh negara berhubung perolehan kapal tempur pesisir TLDM ini dibawa ke muka pengadilan. Cara merungkai Perlembagaan Persekutuan adalah dengan memindahnya melalui proses legislatif melalui kaedah yang dinyatakan dalam Perkara 159, kata Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman. Menurut beliau, secara asasnya memindah perlembagaan memerlukan sokongan 2/3 majoriti jumlah ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara. Bahasa perlembagaan menyebutkan jumlah ahli Dewan bukannya sekadar jumlah yang hadir pada hari pengundian. Jumlah ahli Dewan Rakyat adalah 222 kerusi, jadi 2/3 bermakna sekurang-kurangnya mendapat sokongan 148 ahli Dewan Rakyat, ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau juga menjelaskan jika yang hendak dirungkai itu berkaitan pindaan kepada peruntukan kewarganegaraan, Majlis Raja-Raja, kedudukan istimewa Raja-Raja, kedudukan bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, maka ianya perlu juga mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Jika melibatkan hal Sabah dan Sarawak pula, mesti mendapat persetujuan negeri berkenaan. Begitulah bukan senang hendak rungkai perlembagaan ini, katanya. Zulkarnain menempelak pihak yang kini heboh kononnya hendak mempertahankan Perlembagaan Persekutuan yang pernah dikejinya. Ironisnya, dahulu ada orang kata Perlembagaan Persekutuan ini perlembagaan taghut dan perlembagaan penjajah. Jika mati kerana menentang perlembagaan ini dianggap mati syahid, tetapi kini orang itu pula yang kata jangan biarkan kumpulan itu rungkai perlembagaan. Beliau dipercayai merujuk kepada amanat hadi yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awan di Kampung Banggol Pradong, Kuala Terengganu pada 7 April 1981. Merujuk kepada tulisannya Dr. Aziz Bari dalam bukunya Malaysian Constitution A Critical Introduction setakat tahun 2003, Perlembagaan Persekutuan ini telah dirungkai sebanyak 44 kali oleh Kerajaan Barisan Nasional. Apa yang Perikatan Barisan Nasional rungkai itu banyak juga yang mengubah struktur asas perlembagaan, khasnya berkaitan undang-undang darurat dan kedudukan istimewa Raja-Raja. Zaman Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, hanya ada sekali perlembagaan ini dirungkai, iaitu berkaitan undi 18 dan pendaftaran pengundi secara automatik, tegasnya. Itu pun ia pindaan yang positif demi memperluaskan lagi penyertaan rakyat dalam sistem demokrasi di negara ini. Jadi sebenarnya orang itu yang kata PH hendak rungkai perlembagaan, cabar Islam, cabar kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera itu semasa 22 bulan itu nyanyuk, lupa, fitnah, kelentong, sembang derai atau apa bidasnya.
Adakah hujah Abdul Hadi dalam ucapannya semasa Majlis Pelancaran Perikatan Nasional di Marang, Terengganu pada 30 Julai lalu bersandarkan bukti? Semua orang yang berakal tahu jika tidak ada bukti, maknanya ia adalah satu pembohongan, berita palsu atau fitnah semata-mata. Kerana itu amanah membuat laporan polis di seluruh negara pada Rabu 3 Ogos lalu. Setelah laporan polis dijalankan, maka melompat para walaun dengan cerita basi dan karut marut bahawa amanah ditaja oleh DAP. Mereka lupa bahawa pada 8 September 2021, Hakim Mahkamah Tinggi Kota Baru Datuk Roslan Abu Bakar mengarahkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, Datuk Wan Zawawi Wan Ismail yang juga ahli PAS, membayar ganti rugi sebanyak RM200,000 dan bayaran kos RM6,000 kepada Datuk Husam Musa kerana memfitnah bahawa amanah menerima dana daripada tauke judi DAP. Jika Presiden PAS berani nyatakan dengan terperinci siapa ahli Pakatan Harapan yang hendak merongkai perlembagaan persekutuan ini dan siapa ahli amanah yang menerima dana daripada DAP serta maunya. Dalam hubungan ini, Jom Channel ingin berkongsi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 8 surah Al-Maidah terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada setiap jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Semoga ia memberi kesedaran dan keinsafan. Barisan Nasional, satu-satunya gabungan politik memiliki asas paling kukuh lagi berkesan untuk mentadbir negara. Asasnya harmoni, seimbang dan menyeluruh telah begitu lama terbina sejak penubuhannya. Asas tersebut yang berfungsi sebagai struktur kepada kestabilan dan kemakmuran Malaysia selama ini. Namun angkara pembohongan dan fitnah asas yang sekian lama memacu pembinaan negara bangsa itu roboh jua. Demikian kata Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dalam satu hantaran di Facebook. Menurut Ahmad Zahid, pendukung BN perlu 100% meyakini kepentingan untuk gabungan politik itu untuk kembali dominan. Yakin 100% bahawa BN gabungan politik paling berwibawa, berkebolehan dan berpengalaman untuk mentadbir, katanya. Ahmad Zahid kini berdepan dengan 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram, dana yayasan akal budi dan 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN bernilai puluhan juta ringgit. Jom Channel serahkan kepada kebijaksanaan para hakim untuk mengadilinya, sama ada ia pembohongan atau fitnah seperti yang didakwa oleh bekas Timbalan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Malaysia itu. Tetapi oleh kerana Ahmad Zahid mendakwa Barisan Nasional adalah parti politik paling kukuh dan berkesan untuk mentadbir negara, mari kita rentas contoh apa yang Ahmad Zahid kata bohong dan fitnah itu. Projek perolehan 6 kapal tempur pesisir LCS bernilai RM9.128 bilion diberikan secara ringan terus kepada bos Third Naval Shipyard, Sdn Bhd BNS melalui Kementerian Pertahanan pada tahun 2011. Sejumlah RM6 bilion sudah dibayar bagi tujuan pembinaan ke-6 kapal berkenaan secara serentak. Apa jadi dengan projek itu? Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-Kira Awam PAC, Wong Kah-Wah, Kementerian Pertahanan telah mengabaikan pandangan Tentera Laut Diraja TLDM mengenai projek kapal tempur pesisir tersebut. Pada mulanya kapal yang dipilih oleh Tentera Laut dan dipersetujui oleh Kementerian Pertahanan ialah model Sigma. Namun pada 11 Julai 2011 ia ditukar kepada desain Gawain selepas dicadangkan oleh bos Third Naval Shipyard BNS 3 hari sebelumnya. Bukankah Menteri Pertahanan ketika itu Ahmad Zahid yang memegang jawatan penting itu pada 9 April 2009 hingga 16 Mei 2013? Menteri Pertahanan hari ini Datuk Seri Hishamuddin Hussein ketika menggulung pembahasan rang undang-undang pembekalan 2022 peringkat dasar di Dewan Rakyat pada 15 November 2021 berkata Kementerian Pertahanan menjangka TLDM akan memperoleh LCS yang pertama pada 2025. Agaknya kerana Barisan Nasional terlebih berwibawa, berkebolehan dan berpengalaman untuk mentadbir, maka nasihat TLDM pun tak mahu dengar. Natijahnya, tarikh kapal tempur pesisir akan diserahkan kepada TLDM asyik berubah-ubah dari tahun 2019 ke tahun 2022 dan kini pula 2025. Hishamuddin menegaskan kementerian itu konsisten untuk memastikan sebarang salah laku, kelemahan dan penyelewengan dalam pelaksanaan projek LCS dibawa ke muka pengadilan.
Siapa jua yang bersalah tetap bersalah dan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih berjalan. Ini bermakna pihak yang terlibat salah laku dalam projek sebelum ini tidak akan terlepas begitu saja. PAC sendiri mengesyorkan supaya SPRM mempercepatkan siasatan dan menyegerakan pendakwaan, katanya di Petik Media Khamis 4 Ogos. Adakah isu LCS yang diakui oleh Hishamuddin yang juga ahli Parlimen Barisan Nasional semberong satu pembohongan dan fitnah Pakatan Harapan? Itu belum lagi kes bailout dua syarikat kroni pengendali AES, Beta Tegap dan Atas Berhad sebanyak RM555 juta daripada dana Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, kes pelindungan RM42 juta SRC International dan RM2.3 bilion dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Inikah bukti kestabilan dan kemakmuran Malaysia? Berbohong itu berdosa, YB. Pakatan Harapan tidak gentar dengan penubuhan Persekutuan Parti-Parti Melayu dalam Gerakan Tanah Air GTA yang dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir di Putrajaya kemarin. Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata GTA bukanlah solusi untuk masalah Melayu kerana pemimpin utamanya Tun Mahathir Mohamad semasa menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan tidak menunjukkan usaha serius untuk membantu Melayu. Saya tidak mendukung inisiatif seperti itu kerana kalau nak bela Melayu Islam ada 22 bulan patut dah tolong. Tetapi Melayu yang dipilih itu tidak mewakili sentimen Melayu. Saya fikir orang Melayu sekarang patut sedar masalah dalam negara ini adalah pimpinan Melayu atau bukan Melayu yang rasuah, yang memperkayakan anak-anak dan keluarga mereka dan kemudian bila terdesak rayu untuk mendapat dukungan orang Melayu atau kaum masing-masing. Termasuk parti Cina ke India sama. Bagi saya, apa dia isu pokok? Pengurusan kerajaan yang baik, apa dia? Memilih pemimpin yang tidak merompak dan mencuri kekayaan, katanya dipetik beberapa media. GTA yang dianggotai oleh Parti Perikatan India Muslim Nasional, Iman, Pejuang Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia, Putra, pimpinan veteran politik Ibrahim Ali dan serpihan PAS, Parti Barisan Jemaah Islamiyah se-Malaysia berjasa mahu bertanding di 120 kerusi Parlimen dalam pilihan raya umum akan datang. Tegas Anwar, isu paling utama untuk memajukan Melayu adalah memastikan sistem kronisme dan nepotisme yang menyebabkan Melayu tertentu diberi kekuasaan dan kekayaan dibantras. Boleh siasat semua, sebab itu saya di Parlimen 10 tahun lalu saya sebut siasat semua. Siasat Anwar, siasat semua yang lain. Siapa yang diketahui merompak kekayaan negara, memperkaya anak pinak, keluarga dedahkan dan mereka harus berundur, katanya. Bagaimanapun, Anwar berkata penubuhan GTA adalah hak politik masing-masing. Namun, orang Melayu katanya perlu tahu masalah sebenar yang menghantui mereka dan jangan silap membuat pilihan. Orang Melayu yang tahu kedudukan mereka terhimpit, tanah dirampas. Yang miskin jangan harap kepada orang yang sama tidak memberikan pembelaan sewajarnya. Patut beri ruang kepada satu pendekatan rakyat Malaysia yang bangkit. Orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan bangkit menyelamatkan negara ini, tegasnya. Apa yang menggemparkan mengenai GTA? Tidak ada. Ia seumpama baju muafakat nasional yang dipinjam untuk dipakai dan kemudian dijenamakan semula kerana si pemakainya orang lain yang pemikirannya tidak jauh daripada PAS maupun UMNO. Penubuhan GTA membenarkan spekulasi sebelum ini bahawa Tun Dr. Mahathir sebenarnya tidak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia. Gerombolan ini seolah-olah lebih rela Pakatan Harapan kalah dalam pertarungan pelbagai penjuru dengan memecahkan undi untuk golongan reformis. GTA tidak mewakili sentimen Melayu. Malah tidak nampak ia akan memenuhi wadah kesejahteraan Islam seperti yang dipersetujui oleh gabungan Pakatan Harapan yang berpaksikan prinsip rahmatan lil alamin. Justru jika Pakatan Harapan tidak berjaya membina semula negara ini kerana UMNO Barisan Nasional kembali berkuasa untuk mengembalikan kleptokrasi, maka kita tahu siapa yang harus dipersalahkan. Rakyat tidak akan memaafkan kalian. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung.
Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.